Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zamri Latif dari tvsarawak.com. Bertemu sekali lagi dan kita ikuti berita dari Sarawak. Sarawak bakal melengkapkan pegawai penguatkuasaan Jabatan Hutan Sarawak JHS dengan senjata api bagi membolehkan mereka menjalankan tugas dengan lebih yakin dan efisien. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satin berkata, sebagai permulaan, kerajaan negeri dijangka akan menyediakan 50 senjata api kepada pegawai penguatkuasaan jabatan terbabit. Pelaksanaan ini supaya mereka lebih yakin dalam melaksanakan tugas kerana kadang-kadang jika mereka bertugas tanpa senjata api, pihak lain mungkin bersenjata dan sudah tentulah mereka perlu mematuhi prosedur standard dan dilatih dengan betul. Usul itu dimulakan dengan pegawai JHS sebelum dikembangkan kepada jabatan penguatkuasaan lain seperti Jabatan Tanah dan Survey, Lembaga Kelapa Sawit Malaysia MPOB, Marine serta yang lain. Pelaksanaan ini juga untuk menamatkan penyeludupan kayu balak, penebangan haram, penjualan barangan curi seperti kelapa sawit dan lain-lain, seperti pencerobohan oleh kapal tunda dan sebagainya dengan melatih pegawai penguatkuasaan untuk menjadi lebih tegas dan lebih efisien dalam penguatkuasaan mereka. Mengulas mengenai situasi gejala rasuah di Sarawak kini, Adnan berkata sejak beliau menjadi Ketua Menteri, banyak laporan tentang penyeludupan kayu balak, pembayaran roti yang berlaku kadang-kadang pada waktu siang. Beliau sendiri pernah melihat dari udara kemusnahan yang berlaku kepada hutan di negeri ini oleh pembalak haram dan ia harus ditamatkan. Kerajaan mahu pegawai perhutanan dan warden hutan berada di lapangan setiap waktu untuk menjalankan rundaan dan sebagainya dan beliau menjangkakan hasil dalam tempoh 6 bulan akan datang. Jika perangkaan masih belum berubah, kerajaan mesti melakukan sesuatu yang lebih drastik dan beliau memberitahu bahawa terdapat banyak perkara yang sedang berlaku termasuk penebangan haram, penyeludupan kayu balak, kelab malam yang masih dibuka selepas masa yang dibenarkan, penjualan barangan haram seperti kelapa sawit yang dicuri dari ladang lain dan sebagainya. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satin menasihati Menteri Kabinet Negeri ini agar bersama memberi komitmen untuk tidak membenarkan ahli keluarga terdekat terlibat dalam perniagaan. Menurut beliau, tidak menghalang mana-mana individu tetapi menasihati mereka supaya berbuat demikian. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan seminar integriti anggota penguatkuasaan Perkhidmatan Awam Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, BCCK semalam. Pada Jun lepas, Adnan yang menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Abu Kasim Muhammad, mengatakan komitmen untuk tidak membenarkan anggota keluarga terdekatnya memohon tanah kerajaan atau konsesi pembalakan atau perkara lain yang termasuk dalam bidang kuasanya. Penduduk luar bandar digesa supaya sentiasa mengutamakan kecemerlangan pendidikan anak masing-masing kerana ia menjadi kunci utama kepada kejayaan masa depan. Menteri Kemajuan Tanah Tan Sri Datuk Amar James Masing berkata, usul itu perlu diberi penekanan kerana pendidikan senjata utama yang dapat diguna untuk bersaing menghadapi dunia globalisasi. Ibu bapa di luar bandar perlu memberi pendidikan sempurna kepada anak masing-masing supaya tidak ketinggalan dalam arus pemodenan selaras dengan hasrat kerajaan mahu mencapai status negara maju dan rakyat berpendapatan tinggi. Masing berkata, penganjuran program itu merupakan usaha murni wanita PRS turun padang ke rumah panjang untuk memberi motivasi kepada penduduk luar bandar supaya menggalakkan anak ke sekolah. Beliau turut memuji usaha wanita PRS memulakan program pendidikan dalam usaha memberi kesedaran kepada penduduk luar bandar agar mengutamakan kepentingan pendidikan. Presiden PRS itu memberitahu memiliki pendidikan tinggi akan menjadikan seseorang itu berkuasa serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Salah satu contohnya, pelantikan Senator Datuk Doris Sophia Brody sebagai Timbalan Speaker Dewan Negara dan Ketua Wanita PRS. Ini sudah jelas menunjukkan bahawa pendidikan adalah kunci utama kepada kejayaan seterusnya mengubah taraf kehidupan seseorang. Masing juga berharap penduduk di kawasan luar bandar mula mengamalkan amalan berjimat cermat serta menabung demi kecemerlangan pendidikan anak masing-masing. Tinggal di kawasan luar bandar atau pedalaman bukan alasan bagi wanita untuk tidak menyumbang sesuatu yang berguna kepada masyarakat. Isteri Ketua Menteri, Datin Patinggi Puan Sri Datuk Jamilah Anu berkata, mereka harus memanfaatkan peluang berbakti kepada masyarakat
supaya tidak ketinggalan daripada segenap aspek kehidupan. Beliau mahu setiap wanita, terutama di luar bandar, mengambil peluang dalam setiap aktiviti yang mendatangkan manfaat kepada diri, keluarga dan masyarakat. Aktiviti seperti kesukarelaan adalah sesuatu yang dipandang mulia dan turut sesuai dipikul wanita. Tanpa mengira kecil atau besar, ia tetap dihargai. Jamilah turut menyatakan, apabila wujud agensi kerajaan di setiap bahagian atau daerah, ia memudahkan wanita bergerak dalam mana-mana persatuan atau pergerakan. Beliau menasihati wanita agar menguruskan diri sendiri dan keluarga terlebih dahulu sebelum bergerak aktif dalam persatuan. Turut berucap pada majlis itu adalah Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Pembangunan Keluarga merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Berkenu, Rozi Yunus. Berikut pula adalah berita Malaysia. Guru perlu memikirkan semula pendekatan baharu dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP terutama bagi subjek agama Islam bagi menarik minat dan meninggalkan kesan positif kepada sikap serta rohani pelajar, kata Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin berkata, para guru perlu sentiasa membuat refleksi mengenai kekuatan dan kelemahan diri, mengkaji perubahan luar serta kehendak nilai masyarakat yang sentiasa berubah. Beliau berkata demikian pada majlis penutup Multaqa Pengetua dan Guru Besar Institut Pendidikan Agama IPA di sini pada Khamis. Muhyiddin berkata proses PDP yang bersifat tradisional perlu diubah ke arah lebih berorientasikan masa hadapan dan bersifat dinamik. Muhyiddin berkata menyedari kepentingan bahasa Arab dalam pendidikan agama, Kementerian sedang berusaha untuk mengambil guru penutur jati bahasa Arab bertujuan membantu proses PDP secara kolaboratif bersama guru bahasa Arab sedia ada. Dalam masa yang sama, memberi latihan secara bimbingan kepada guru dan murid. Kementerian juga mengorak langkah dengan mengiktiraf bidang agama dan tahfiz menjadi kurikulum kebangsaan dengan melaksanakan kurikulum bersepadu dini KBD dan kurikulum bersepadu tahfiz KBT di sekolah-sekolah agama mulai 2015. Beliau berkata itu adalah transformasi dalam pendidikan Islam kerana subjek dalam KBD dan KBT akan diajar menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dan akan mula dinilai dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM mulai 2019. Sehingga kini sejumlah 57 sekolah menengah kebangsaan agama SMKA diwujudkan di seluruh negara dan jumlah itu akan bertambah kepada 77 menjelang 2025 selaras matlamat ditetapkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Beliau turut menyeru para peserta Multaqa untuk merebut peluang sepanjang program itu untuk meningkatkan kemampuan diri, bertukar fikiran, mencari idea dan pemikiran baharu bagi mengangkat prestasi sekolah masing-masing. KIF tidak dapat memberi jaminan laluan selamat untuk pasukan penyiasat antarabangsa memasuki kawasan nahas pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH17 yang ditembak jatuh di timur Ukraine Julai lepas kerana ia tidak selamat, kata Datuk Seri Najib Tun Razak. Perdana Menteri berkata perkara itu dimaklumkan kepada beliau oleh Perdana Menteri Ukraine Arseniy Yatsenyuk ketika mereka bertemu di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. KIF juga tidak dapat menyediakan jadual konkret bilakah pasukan penyiasat antarabangsa boleh memasuki kawasan nahas. Najib berkata Yatsenyuk memberitahunya tembakan dan letupan masih berterusan di timur Ukraine walaupun perjanjian gencatan senjata dilaksanakan. Beliau berkata Malaysia bimbang tentang mayat penumpang dan anak kapal pesawat malang itu yang masih belum dituntut di tempat nahas serta bukti forensik di kawasan berkenaan. Najib berkata Putrajaya juga bimbang tentang musim sejuk yang bakal melanda di kawasan itu yang boleh menjejaskan bukti forensik. Ditanya sama ada Putrajaya akan memulakan rundingan dengan pihak pemberontak untuk laluan selamat pasukan penyiasat antarabangsa ke kawasan itu, Najib berkata hubungan komunikasi masih terbuka tetapi Malaysia harus mengambil kira sensitiviti KIF. Cara negara Asia berinteraksi dengan Amerika Syarikat dan China akan menentukan sama ada kebangkitan besar Asia akan membawa kepada era baharu kerjasama dan keamanan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Najib berkata, ASEAN yang mewakili 600 juta penduduk akan memainkan peranan dalam menguruskan perhubungan itu. Perdana Menteri berkata, Malaysia mempunyai hubungan kukuh dengan kedua-dua negara, Amerika dan China serta berkongsi kepentingan bersama
untuk rantau stabil, selamat dan aman. Najib yang dalam ucapannya menggariskan isu-isu utama yang menjejaskan keselamatan Asia berkata, terdapat beberapa persoalan dan isu penting yang akan mencorakkan masa depan Asia seperti kebangkitan China, titik tumpu Amerika terhadap Asia dan peningkatan penglibatan Jepun di rantau Asia. Najib berkata, dunia telah menyaksikan pembangunan ekonomi yang mengagumkan yang membawa China ke tahapnya sekarang dan bagaimana perubahan ekonomi China telah membuka peluang baharu bagi jiran dan rakan kongsinya. Bagaimanapun, beliau berkata, selain cuba memahami dan meniru kejayaan China, para pemerhati juga ingin mengetahui sama ada kebangkitan China membawa keamanan dan kemajuan dalam bidang ekonomi atau menjurus kepada mempertahankan diri dan bersifat agresif. Dari segi ekonomi, rundingan perkongsian Trans-Pasifik masih diteruskan dan Malaysia berharap untuk memperoleh perjanjian yang akan melindungi kedaulatan negara dan membuka peluang perdagangan untuk semua. Angka kematian akibat jangkitan HIV dan AIDS sejak virus itu dikesan di negara ini pada 1986 hingga Jun lalu adalah sebanyak 16,742 kes. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Azizah Muhammad Don berkata, berdasarkan laporan Malaysia Global AIDS 2014, jumlah terkumpul mereka yang dijangkiti HIV sejak tempoh itu hingga Disember tahun lalu adalah sebanyak 101,672 kes, manakala jumlah kematian yang dicatatkan ialah 16,340. Jelasnya, bagi tempoh Januari hingga Jun 2014, sebanyak 402 kes kematian akibat HIV dan AIDS dilaporkan Kementerian Kesihatan. Menurut statistik laporan kementerian itu, dalam tempoh sama menunjukkan sebanyak 1,676 kes HIV dan 598 kes AIDS dilaporkan. Daripada 1,676 jumlah kes baharu yang dilaporkan itu, 1,337 adalah lelaki, manakala 299 wanita. Angka ini amat membimbangkan, katanya ketika berucap merasmikan Seminar HIV AIDS dan Wanita 2014. Kenali AIDS, hindari AIDS di sini semalam. Menurut Azizah, kesedaran terhadap bahaya HIV dan AIDS dalam kalangan wanita perlu ditingkatkan agar penularan jangkitan itu ke atas golongan tersebut dapat ditangani dengan berkesan. Beliau yang juga ahli Parlimen Beaufort berkata, kesedaran menangani penyakit berbahaya itu akan diperluaskan di peringkat akar umbi, terutama dari segi pendidikan pencegahan untuk semua golongan termasuk wanita. Faktor kurang kesedaran dan hubungan seks bebas mendorong penularan jangkitan berbahaya itu hingga memberi risiko anak-anak yang akan dilahirkan dijangkiti penyakit tersebut. Kementeriannya dipertanggungjawabkan untuk membantu rumah-rumah perlindungan dengan menyalurkan peruntukan setiap tahun secara terus bermula pada 2010. Setakat ini, terdapat 15 buah rumah perlindungan di seluruh negara menerima peruntukan melebihi 13 juta ringgit Malaysia. Kerajaan Arab Saudi lewat malam tadi mengumumkan Hari Raya Aidiladha jatuh pada hari Sabtu, 4 Oktober ini, sekaligus wukuf di Arafah adalah sehari sebelumnya, iaitu hari Jumaat 3 Oktober. Seruan Kumpulan Militan Negara Islam IS untuk berjuang dengan nama Allah di benua Eropah ditolak oleh umat Islam di benua tersebut dengan melakukan tunjuk perasaan aman besar-besaran dan satu kempen di laman Twitter dengan slogan Not in my name. Penunjuk perasaan dari utara Norway hingga Jerman dan Perancis turun beramai-ramai ke jalanan untuk mengecam IS yang menguasai sebahagian besar Iraq dan Syria yang didakwa mereka telah memburukkan Islam selain menyebarkan kebencian serta menyemai keganasan. Pengerusi Majlis Agama Islam Pusat Jerman, Ayman Mazek berkata, IS merupakan kumpulan pengganas dan pembunuh yang turut mengheret Islam ke dalam kekotoran dan kebencian serta membawa penderitaan kepada orang ramai termasuk masyarakat Islam di Syria, Iraq dan di mana-mana sahaja. Bersama dengan kumpulan Islam lain, Mazek turut menganjurkan program sehari beribadah dan perarakan di seluruh Jerman pada minggu lalu. Seramai 4 juta orang Islam yang berasal dari Turki menetap di Jerman ketika ini. Sementara itu, beberapa perarakan yang sama turut diadakan di Norway dan Denmark di bawah kempen Say No to the Non-Islamic State. Masyarakat Islam lain turut mengambil langkah dengan menggunakan media sosial untuk memerangi kumpulan militan IS yang menggunakan laman sosial Twitter bagi merekrut anggota mereka. Yayasan Perubahan Aktif di London memulakan satu kempen
Not in my name yang merebak dengan cepat di Twitter. Jemaah yang akan terbang ke Arab Saudi untuk menunaikan haji akan dilayan lebih bertimbang rasa dan pemeriksaan ke atas mereka akan dipercepatkan di lapangan-lapangan terbang Australia. Menteri Perlindungan Sempadan, Scott Morrison bagaimanapun berkata, pegawai kasta masih mensasarkan individu-individu yang keluar negara untuk menyertai kegiatan militan sebagai keutamaan. Minggu lalu, beberapa pemimpin Islam melahirkan kemarahan dengan layanan buruk yang diberikan terhadap seorang ulama terkenal yang sedang dalam perjalanan ke Arab Saudi untuk menunaikan haji. Ulama itu yang merupakan seorang imam dan ahli kanan Majlis Kebangsaan Imam Australia ditahan selama 2 jam setengah di lapangan terbang Sydney pada Khamis lalu hingga menyebabkan dia terlepas pesawat. Tambah Morrison, jabatannya telah membuat rundingan bersama Mufti Besar Australia, Dr. Ibrahim Abu Muhammad, untuk memberikan taklimat khas kepada pegawai perlindungan sempadan berhubung perkara berkaitan haji. Bagaimanapun, pemeriksaan ketat masih perlu dilalui para jemaah mengambil kira keseriusan kerajaan menyekat pelepasan rakyat negara ini yang mahu menyertai kegiatan militan di luar negara. Robot peninjau misi India ke Marikh semalam berjaya memasuki orbit di planet merah dalam cubaan pertama umum Perdana Menteri Narendra Modi. Sejarah telah tercipta kerana India berjaya tiba di Marikh, kata Narendra Modi di Pertubuhan Penyelidikan Angkasa Lepas India di selatan India. Kejayaan itu dicapai selepas projek tersebut bermula 10 bulan lalu dan dianggap sebagai menunjukkan kemampuan negara dalam menggunakan teknologi angkasa lepas, kos rendah dan buatan tempatan. Beliau berkata jumlah saintis India berbelanja untuk melaksanakan misi itu kurang daripada perbelanjaan untuk membuat filem Hollywood. Projek itu hanya melibatkan bajet $74 juta atau 236.8 juta ringgit Malaysia berbanding penghasilan filem blockbuster science fiction Gravity melibatkan $100 juta. Kejayaan itu menempatkan India bersama Amerika Syarikat, Rusia dan Eropah yang berjaya melaksanakan misi ke Marikh. Misi India itu bertujuan mengkaji permukaan Marikh dan memeriksa atmosfera untuk mengesan gas metana yang boleh memberikan bukti terdapat kehidupan di sana. Drone Amerika Syarikat semalam melancarkan peru berpandu ke arah kenderaan di kawasan bergolak di sempadan Afghanistan menyebabkan 8 militan terkorban. Serangan tersebut berlaku di sempadan Kampung Lawaran Mandi, kira-kira 60 km dari barat Miran Shah, bandar utama di North Waziristan. Drone Amerika Syarikat itu melancarkan serangan ke arah kawasan dan kenderaan menyebabkan 8 terkorban termasuk 2 rakyat Uzbek. Sama-sama kita ikuti berita sukan. Atlet menembak negara Muhammad Izwan Nasir Khan menghadiahkan pingat perak dalam acara 50 meter prawn lelaki di lapan sasar menembak antarabangsa Ongyon, Korea Selatan. Muhammad Izwan mengumpul sejumlah 208.5 mata tewas kepada penembak Cina Zhao Shengbo yang meraih pingat emas dengan jumlah bidikan 209.1 mata. Tidak sampai sebulan selepas membawa pulang pingat emas dari Sukan Commonwealth, Vivian Khoo Woon Kee mengintai untuk melakar sejarah muncul beregu wanita pertama negara meraih pingat Sukan Asia dalam tempoh 44 tahun selepas mengejutkan bekas juara dunia Yu Yang Wang Zholi untuk mara ke suku akhir semalam. Vivian Kee tidak diberi harapan ketika turun ke gelanggang di Gymnasium Geyang kerana lawan yang ditentang adalah juara dunia 2013 dan naib juara tahun ini, namun pasangan nombor 19 dunia itu mengetepikan rasa gemuruh untuk mencatat kemenangan 17-21, 21-11, 22-20 dalam masa 55 minit. Juara Sukan SEA 2013 itu memiliki peluang yang baik untuk mencari tiket ke separuh akhir kerana lawan yang bakal ditentang hari ini adalah gandingan Macau, Wang Rong Zhang Zibo yang mengejutkan pilihan keempat, Chang Yena Kim Se-yong dari Korea Selatan 21-17, 21-18. Vivian Kee pernah mengalahkan beregu nombor 97 dunia Rong Zibo 21-17, 21-18 dalam satu-satunya pertemuan mereka di terbuka Macau pada 2011. Malaysia mengesahkan tiket separuh akhir squash berpasukan lelaki selepas mencatat 2 lagi kemenangan dalam perlawanan kumpulan B di pusat squash Yeorumo semalam. Pasukan wanita yang turun dengan status penyandang juara dan pilihan utama turut memulakan kempen dengan rentak kemenangan selepas menumpaskan Jepun 3-0.
Selepas gagal mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki yang didominasi sejak 2002, Malaysia cuba menebusnya dalam acara berpasukan dan misi itu berjalan baik setakat ini. Malaysia yang memulakan saingan dengan menewaskan China 3-0 kemarin, menumpaskan Jordan 2-1, diikuti Jepun 3-0. Juara Sukan Asia 2 kali, Ong Beng Hee mengutip mata pertama Malaysia ketika berdepan Jordan selepas mengalahkan Al-Sarraj Ahmad Khalil Ahmad 11-9, 11-5, 11-9. Namun Ivan Yuan tumpas 11-13, 10-12, 8-11 kepada Al-Sarraj Muhammad Khalil Ahmad untuk kedudukan 1-1. Dalam saingan sebelah petang, Beng Hee turut menyumbang mata sulung pasukan negara apabila menumpaskan Yuta Fukui 11-8, 11-8, 11-7 sebelum Muhammad Nafizwan Adnan mengutip mata kedua dengan kemenangan 11-7, 13-11, 11-6 ke atas Shinosuke Suke. Saingan wanita pula menyaksikan Nicole David menang mudah 11-5, 11-3, 11-9 ke atas Misaki Kobayashi untuk mata pertama negara, diikuti dengan kemenangan Dilia Arnold ke atas Chinatsu Matsui 11-5, 9-11, 11-3, 7-11, 11-7. Vanessa Rush melengkapkan kemenangan skuad negara dengan menumpaskan Satomi Watanabe 11-6, 11-9, 11-2. Malaysia atasi Thailand 2-1 untuk buka peluang separuh akhir skuad hoki wanita negara, menghidupkan peluang ke separuh akhir selepas mengalahkan Thailand 2-1 pada perlawanan kedua kumpulan A di Tamasya Sukan Asia ke-17 di Stadium Sion Hak. Skuad bimbingan Muhammad Nasir Noblin Ibrahim bermula garang apabila pemain tengah Siti Nur Amarina Rohani menyuntik semangat pasukan dengan gol pembukaan pada minit ke-24. 3 minit kemudian, Malaysia memperkukuhkan kedudukan menerusi percubaan pukulan sudut penalti yang disempurnakan oleh Fazila Sylvester Silin. Thailand yang kalah 3-0 kepada India pada perlawanan pertama bagaimanapun merapatkan jurang menerusi pukulan sudut penalti oleh Tikampun Sokonpitak pada minit ke-53. Dalam kumpulan A, China mengungguli kedudukan kumpulan dengan 6 mata selepas mengatasi Malaysia 1-0 dan India 2-1. Diikuti India dan Malaysia masing-masing 3 mata selepas 1 kemenangan. Malaysia perlu mengatasi India pada perlawanan berikutnya, Jumaat ini, sekiranya mahu menempatkan diri dalam kelompok 4 terbaik pada edisi kali ini. Kapten pasukan Nadia Abdul Rahman berkata, mereka gagal menjaringkan lebih banyak gol selepas mensia-siakan beberapa peluang jaringan. Sekian dahulu untuk berita hari ini. Saya Zamri Latif dari tvsarawak.com. Salam sejahtera.